Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang saya kasihi? Hari ini kita nak mulakan pembelajaran kita dengan mengulang kaji pelajaran yang lepas pada hari Khamis yang lepas yang mana kemahiran kita tentang ukuran. Sebab saya dapati ramai yang tidak faham dan tidak melaksanakan tugasan yang saya berikan. Jadi saya mengambil inisiatif untuk mengulang semula apa yang telah kita belajar pada hari Khamis yang lepas tentang kemahiran ukuran. Sebab dalam jahitan, ukuran ini sangatlah penting. Kamu kena faham membaca ukuran dan kamu kena tahu segala ciri ataupun segala kemahiran berkaitan dengan ukuran. Okey, mari kita mulakan hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dan doa mengikut agama masing-masing. Okey, jom kita lihat paparan yang cikgu telah sediakan pada kamu pada minggu lepas. Okey, kita belajar sama-sama. Okey. Okey. Pada minggu lepas, cikgu telah berikan kamu slide PowerPoint berkenaan tentang ukuran yang cikgu sediakan dan juga beberapa link sebagai pengetahuan tambahan kamu, kefahaman tambahan kamu. Saya harap kamu boleh lihat semula dan fahami video ataupun link yang telah saya sediakan dan lihatlah berulang-ulang kali sebab ukuran ini mungkin kamu tengok sekali kamu tak faham. Kamu kena tengok berkali-kali supaya kamu lebih faham dan lebih tahu bagaimana membaca ukuran. Okey? Okey, hari ini kita nak belajar tentang ukuran dalam kemahiran jahitan. Okey, dalam kali ini cikgu nak ulang kaji kamu tentang alatan mengukur dan fungsinya yang mana kita telah belajar dalam bab 2 kalau tak silap saya. Okey. Yang seterusnya ialah kemahiran ukuran, unit ukuran yang kita akan gunakan dalam jahitan. Yang ketiga ialah kemahiran membaca pita ukur. Dan yang keempat, saya akan menguji kefahaman kamu dengan beberapa soalan mudah. Okey, mari kita lihat alatan mengukur dan fungsinya. Saya harap kamu masih ingat apakah jenis-jenis alatan dan fungsi setiap alatan tersebut. Yang saya paparkan ini hanyalah sebahagian alatan ukuran yang kita gunakan dalam jahitan. Sebenarnya kalau jika di luar, kamu pergi ke dunia luar, terdapat pelbagai jenis ukuran, pelbagai jenis alatan ukuran yang digunakan oleh tukang jahit sama ada tukang jahit biasa sehinggalah tukang jahit profesional. Okey, macam-macam bentuk, macam-macam jenis alat ukuran. Tapi untuk kita sebagai beginner, cukuplah sekadar kita mengetahui pembaris alatan mengukur yang asas sahaja. Okey, mari kita lihat apa maksud alatan ukuran. Okey, alatan mengukur digunakan untuk mendapatkan ukuran sesuatu bahagian seperti badan manusia dan membuat pola supaya ukurannya tepat dan sama. Alatan mengukur mestilah berada dalam keadaan yang baik dan jelas ukurannya supaya tidak silap dibaca. Okey, setiap alat ukuran yang tukang jahit guna, okey, yang kita gunakan mestilah berada dalam keadaan yang masih baik, maksudnya nombor ukurannya masih jelas, tidak rosak, tidak terpotong. Kadang-kala ada pita ukur yang sebahagiannya telah terpotong ataupun bila kadang-kala selalu digunakan alat ukuran ini sebenarnya sudah tidak valid. So sebab itulah disarankan dalam tempoh jangka masa tertentu, contohnya setahun sekali ataupun 6 bulan sekali, tukarlah pita ukur kepada pita ukur yang baru supaya
kamu boleh membuat bacaan dengan tepat. Okey, pita ukur. Cuba lihat pita ukur. Inilah pita ukur yang selalu digunakan oleh tukang jahit dan boleh dikatakan ini adalah pita ukur yang wajib bagi setiap orang. Kalau boleh, tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Kalau kamu ada pita ukur, itulah pita ukur kamu. Tidak boleh kamu tukar-tukar dengan pita ukur orang lain. Okey? Pita ukur ini pun kadang-kala ada sedikit isu antara satu negara dengan satu negara. Kalau kamu buat pembacaan yang lebih, kamu akan tahu bahawa pita ukur yang kita gunakan standard di Malaysia kadang-kala berbeza dengan pita ukur yang digunakan di negara China. So, saya telah sediakan link di hujung pengajaran saya supaya kamu dapat lihat apakah perbezaan pita ukur yang dikatakan berbeza antara standard Malaysia dengan standard negara-negara lain. Okey? Okey, pita ukur. Kenapa pita ukur mengambil ukuran badan dan bahagian melengkung pada pola. Okey, ini adalah pita ukur. Pita ukur ini boleh boleh dibentuk-bentuk lah. Dia tidak keras, dia mudah dilenturkan. Kenapa? Sebab fungsinya untuk mengambil ukuran pada badan pelanggan ataupun badan manusia. Okey? Maksudnya di bahagian mana yang kita perlukan mengukur? Di bahagian lengan, di bahagian bahu, okey? Pinggul, okey? Itu semua bukan bahagian yang lurus. So maka kita menggunakan pita ukur untuk mengukur bahagian-bahagian tersebut. Okey, yang kedua, okey, cuba lihat ini. Ini adalah pembaris meter. Pembaris meter yang mana dia merupakan kayu. Pembaris meter. Dia ukurannya 1 meter. Lebih kurang daripada bahu kamu sehinggalah ke hujung tangan kamu. Okey? Lebih kurang lah. Okey? 1 meter ini lebih kurang daripada bahu kamu. Okey? Sebelah kiri sehinggalah ke hujung sebelah kanan. Okey? Itu 1 meter ukurannya. Lazimnya pembaris 1 meter ini kita boleh nampak atau boleh lihat digunakan di kedai-kedai fabrik. Okey? Pembaris meter mengukur dan berfungsi mengukur dan menanda garisan yang lurus, tegak dan panjang di atas kertas pola atau fabrik. Dia digunakan untuk mengukur fabrik. Sebab itulah lazimnya kita akan gunakan, dia selalu akan nampak dia digunakan di kedai-kedai kain. Okey. Pembaris sesiku. Nampak? Mana siku? Sesiku. Mana sesiku? Ini hujung ini kita panggil dia sesiku. So, ini dinamakan pembaris sesiku. Ada saiznya yang separuh, yang kecil. Macam ni juga tapi dia kecil. Okey? Mungkin dia tak panjang, dia separuh saja. Okey. Itu pembaris sesiku yang mini lah, yang kecil. Ini adalah pembaris sesiku di mana dia berfungsi untuk membuat garisan bersudut tepat. Mana sudut tepat? Ini bersudut tepat. Bersudut 90 darjah. Okey? 9 dia tegak Maksudnya bersudut tepat ni adalah tegak ni. Okey? 90 darjah. Dan garisan lurus pada pola atau fabrik. Okey? Di mana bila kita nak buat pola, kita banyak menggunakan pembaris sesiku. Bahagian melengkung digunakan untuk membuat garisan leher dan lubang lengan. Mana garisan lengkung? Ini. Okey? Fungsi ini, pembaris ini berfungsi di bahagian lengkungnya untuk kita buat leher, kita untuk membuat garisan leher dan lubang lengan. Okey? Pembaris sesiku. Okey, seterusnya ialah pembaris lurus. Okey, pembaris lurus ada yang kayu, ada yang plastik. Okey, pembaris lurus digunakan untuk membuat garisan lurus. Digunakan untuk membuat garisan lurus. Pembaris lengkung. Okey, nampak dia ada sedikit lengkung. Digunakan untuk membuat garisan lengkung seperti rusuk blouse, rusuk skirt, pinggul atau bahagian pola yang melengkung. Apabila kita membuat pola, bila kita nak buat garisan pinggul, okey, daripada ketiak ke pinggul, kita akan menggunakan garisan ini. InsyaAllah sampai masanya saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan
semua alatan ukuran yang cikgu tunjukkan ini. Dan inilah merupakan alatan-alatan asas dalam mengukur. Yang selebihnya ada pembaris Perancis dan sebagainya, pembaris Siam dan sebagainya. Itu adalah inovasi daripada alatan ukur yang asas ini. Tapi yang penting kamu hendaklah pandai menggunakan alatan mengukur yang asas, iaitu pita ukur, okey, pembaris sesiku, pembaris lurus, pembaris lengkung, okay, dan pembaris meter. Okey. Yang penting 1, 2, 3, 4 ini adalah pembaris yang wajib kamu boleh gunakan dan tahu bagaimana cara menggunakan pembaris tersebut. Okey, seterusnya. Okey, dalam jahitan selalunya, lazimnya ada dua jenis unit ukuran yang kita akan gunakan. Okey, ada dua jenis unit ukuran yang akan kita gunakan. Okey, cuba kamu ambil pita ukur yang cikgu telah sediakan kepada kamu. Kamu ambil dan kamu telitikan depan dan belakangnya. Ada tak beza di antara depan, okey, depan dan belakang. Mana satu depan dan satu belakang, tapi saya nak bagi tahu kamu yang lebih besar jaraknya ini adalah inci. Kita panggil dia inci. Okey? Inci. Okey? Dia lebih besar. Selalu saya katakan pada kamu. Okey? Ambil dua jari kamu. Okey? Dua jari kamu ini. Okey. Jarak di antara dua jari ini kita boleh anggarkan sebagai 1 inci. 1 inci. Okey? Seterusnya yang kecil-kecil ini, yang lebih kecil ni, okey? Di sebaliknya itu merupakan unit ukuran sentimeter. Sentimeter. Maka dalam alat ukuran kamu, alat ukuran tukang jahit, okey? Dalam alat ukuran jahitan ada dua unit ukuran yang akan kita gunakan, iaitu satunya adalah inci dan sentimeter. Okey, 1 inci bersamaan 2.54 sentimeter. 1 inci bersamaan dengan 2.54 sentimeter. Maksudnya, okay, 1 inci daripada sini kosong sehingga sini 1 inci bersamaan dengan 2.54 sentimeter. Okey, lazimnya, okey, tukang jahit selalu menggunakan unit ukuran inci sahaja. Okey, tetapi kadang-kala bila seseorang itu melanjutkan pelajaran ataupun belajar di sesetengah kolej ataupun pusat latihan jahitan ataupun yang lebih profesional, mereka menggunakan sentimeter. Kerana apa? Sentimeter ini lebih tepat dan seluruh dunia sebenarnya menggunakan sentimeter untuk ukuran dalam jahitan. Tetapi lazimnya kita di Malaysia, okey, kebanyakan tukang jahit akan menggunakan unit ukuran inci. Okey, unit ukuran inci. Okey. Okey, ini adalah slide yang sama. Saya nak jelaskan kepada kamu gambar yang sebenar. Okey, jika kamu lihat dia di pembaris lurus tukang jahit warna orange. Okey, kalau saya tak bekalkan kamu pembaris ini, tetapi kamu boleh lihat pita ukur yang saya sediakan. Dia sebenarnya sama, unit ukurannya sama. Okey, ini adalah inci dan simbol yang kita gunakan ialah 2 koma ini. Okey, inci. Kalau kita tak ni kalau kita tulis nombor, kita akhiri dengan hujungnya adalah 2 koma ini. Okey, seterusnya unit ukuran sentimeter ini. Ini sentimeter. Okey, kalau bertentang dengan ni adalah inci. Okey, ini sentimeter. Okey, simbolnya cm. Okey. Mari kita lihat seterusnya. Okey. Okey. Saya nak beritahu kamu beberapa nombor ukuran jahitan yang biasa tukang jahit lazim sebut dan gunakan. Okey.
Cuba kamu lihat di pembaris ini, pembaris lurus ini. Okey. Dia bermula daripada sini. Kita tengok dalam senggang ini ada berapa garisan. Okey. Antara ini dengan ini kita panggil dia hun. Okey. Okey. Antara sengatan ini kita panggil dia hun. Okey. 1 hun, 2 hun, 3 hun, 4 hun, 5 hun, 6 hun, 7 hun, 8 hun. Maksudnya sengatan di antara 0 hingga 1 ini ada mempunyai 8 hun. Okey, 8 hun. Kita bilang lagi sekali. 1 hun, 2 hun, 3 hun, 4 hun, 5 hun, 6 hun, 7 hun dan 8 hun. Okey? 8 hun. Okey. Di antara pembaris ini akan ada 2 bahagian. Okey? 2 bahagian di tengah-tengahnya yang membahagikan sama banyak. Okey? Sama banyak. Bahagian A dan bahagian B. Okey, cuba kita tengok berapa antara, okey? Okey? Ini 1, 2, 3, 4. Okey, kat sebelah sini pula 1, 2, 3, 4. Sama banyak So, garisan yang lebih panjang ini kita panggil dia setengah. Okey, ini setengah, ini setengah, ini setengah ataupun kita katakan dalam bentuk pecahan dia kita sebut 1/2. 1/2 ini adalah kita dah permudahkan daripada 8 hun yang sepatutnya tadilah. Okey? Okey, guys. So, kalau kamu tengok tukang jahit ataupun dalam nota jahitan ditulis 1/2, okey, kalau kamu dapat nampak nombor pecahan 1/2, ini bermaksud setengah. Setengah, okey, disebut sebagai setengah ataupun 1/2. Ini adalah kedudukan setengah. Maksudnya dia lebih sama banyak dalam 1 inci, dia bahagian ni sama banyak. Okey, ini pun setengah, dia sama banyak. Okey. Okey, garisan yang lebih panjang ini kita panggil dia setengah. Okey, seterusnya. Okey, di antara setengah itu, okey, di antara setengah itu, okey, ada garisan yang lebih panjang sedikit daripada setengah itu. Okey. Okey. Okey, 1 hun, 2 hun. Okey, kat sini 1 hun, 2 hun. Okey. Okey. Yang mana ditulis sebagai 1/4 sebenarnya telah dipermudahkan daripada 2/4. Jadi kita akan tulis 1/4. Sebab itulah kenapa matematik sangat penting untuk kita pelajari dalam pembelajaran kita di sekolah. Okey, kita tak boleh cakap matematik itu tak penting. Sebenarnya matematik itu sangat penting dalam kegunaan kita seharian. Contohnya apabila kita masuk dalam dunia jahitan, kita akan menggunakan ukuran dan inilah yang kita belajar dalam subjek matematik. Jadi kamu tak boleh cakap matematik itu tidak penting dalam kehidupan. Okey? Matematik sangat penting dalam kehidupan supaya kamu dapat menggunakannya dalam kehidupan seharian. Okey, tengok ini pecahan. Okey? 1/4 ataupun kita panggil kadang-kadang tukang jahit dia akan cakap suku. Okey? Suku. Maksudnya kalau orang tukang jahit kata suku. Suku tu bermaksud 1/4. Di mana kedudukan suku? Di sini. Sebelum setengah ini suku. Okey, seterusnya, okey, selepas setengah, okey, di sini sebelum sampai ni 1, okey, 3/4 ini. 3/4 ataupun tukang jahit kebanyakannya akan sebut 3 suku. 3 suku. 3/4 ataupun lebih dikenali sebagai 3 suku. Maka kamu kenalah tahu dan kena biasakan, kena faham bahawa ukuran suku, setengah, 3 suku, inci, itu adalah perkara yang perlu kamu faham dan tahu. Okey? Kamu kena betul-betul faham dan betul-betul mahir menguasai kemahiran membaca ukuran. Okey? Kamu kena tahu kedudukan suku di mana, kedudukan setengah di mana, kedudukan 3 suku di mana. Sebab
Benda ini kita akan gunakan dalam proses mendraft bola dan juga menjahit serta dalam proses-proses yang lain. Okey? Jom kita tambahkan pengetahuan kita lagi, kefahaman kita. Saya nak memberitahu kamu bahawa dia akan bermula dengan 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci. Okey? Okey. 1/8 bermaksud sini. 1/8. Kenapa 1/8? Sebab ada berapa hun? Ada 8 hun yang saya sebutkan sebentar tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? 8. Okey? 1/8. Ini 2/8. Nampak? 2/8 jika saya permudahkan akan mendapat 1/4 inci ataupun kita panggil apa? Suku inci. Okey. 3/8, 4/8. Okey, 4/8 ni apa? Setengah ataupun 1/2 inci. 5/8, 7/8. Okey. Okey, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 4, 5, 6. Okey, 6/8 ataupun 3/4. Ataupun kita panggil dia 3 suku inci. Okey. Kalau kita seterusnya. Kalau ini berapa inci? 2 inci. Okey, 2 inci. Okey, kalau sampai sini berapa yang kita nak sebut? Kita sebut dia sebagai 2 suku inci ataupun 2 1/4 inci. 2 1/4 inci. Kalau sini kita nak sebut berapa? Okey. 2 1/2 inci ataupun 2,5 inci dan seterusnya. Okey? Okey. Okey, membaca pita ukur jahitan, mari kita lihat. Okey, tengok fabrik ini sampai ke mana? Okey, berapa ni? Ini adalah 1,5 inci ataupun 1/2 inci. Okey, 1/2 inci. Okey, sebelahnya. Okey, tengok gambar ini berapa? Okey, belum sampai 1 inci Berapa ni? Ini suku inci, setengah inci dan ini adalah 3/4 inci ataupun 3 suku inci. Okey. Cuba awak tengok dekat sini berapa pula? Okey. 6 inci. 6, 1, 2, 3. 3/8. 6, 3/8 inci. Okey. Okey. Ini adalah beberapa link yang telah saya sediakan. Okey, kamu boleh rujuk untuk pengetahuan kamu. Okey. Okey, saya harap kamu boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Saya harap kamu betul-betul mahir dalam membaca ukuran dan saya akan sediakan latihan membaca ukuran dan saya sangat mengharapkan kamu boleh membuat latihan dengan sendiri. Okay? Kalau jika kamu tak tahu, barulah kamu tanya kepada ibu dan ayah kamu ataupun kamu boleh tanya saya juga. Okey? Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.